Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Anda bersama saya Oti Aisyah Rozali dalam video Track the Progress untuk usia 24 hingga 36 bulan atau 2 tahun hingga 3 tahun. Alright, so tahniah kerana anda berada dalam video ni dan tahniah sangat-sangat saya ucapkan kerana anda berada dalam modul Kickstart Go Cilik, okay? Dan saya harap modul ini dapat membantu anda untuk membantu perkembangan anak anda dan bantu anda keep track perkembangan anak sama ada ianya berada di tahap yang betul, di tahap yang progress yang betul ataupun anak anda ada delay. Okey, kalau anak ada delay, kita risau. Kalau kita dah track betul-betul, kita dah buat aktiviti rangsangan pun anak kita masih lagi banyak delay, kita dah buat sendiri kat rumah anak masih delay, saya cadangkan jumpa terapist. Okey, kalau kita buat anak kita advance sangat-sangat, 24 hingga 36 bulan ni, sap-sap-soy dia boleh buat. Kita tengok yang 4 tahun pun anak kita dah boleh buat, that's good. Anak kita cepat, so it's okay, no problem. Jangan paksa anak untuk cepat. Kalau anak kita naturally cepat, tak ada masalah. Okey, so kita tengok dekat video ni. E-book ni pastikan anda ada. Alright, e-book ni anda dapat bersama dengan modul Kickstart ini dan milestone yang kami berikan dalam ni adalah daripada buku target 5 tulisan saya. Okay, so tapi kalau anda ada boleh rujuk. Kalau tak ada, it's okay, kita bagi dekat dalam modul ni dan video ni saya akan explain satu tu untuk setiap usia. Okay, supaya anda faham apa yang anda nak check. Okay, dan ini adalah 4 individu yang memainkan peranan penting dalam kita punya modul ini. Okay, kita ada 2 orang OT dan 2 orang fizio. Alright, so mereka memainkan peranan yang sangat penting dan kita kumpulkan terapis ni daripada OT-nya, daripada fizionya. Kita ada banyak sangat movement yang kita perlukan kepakaran fizioterapis juga. Okay, so saya harap video modul ini membantu anda. So jom kita tengok progres anak umur 24 hingga 36 bulan atau 2 hingga 3 tahun ini. Okay. Alright, so kita tengok dalam komponen bermain ada 4 jenis bermain yang kita tengok betul-betul dalam anak umur 2 hingga 3 tahun. Alright, ada symbolic play. Simbolik ni main olok-olok. Anak dia banyak menggunakan imajinasi masa simbolik. Konstruktif, masuk je umur 2 tahun ke 3 tahun anak akan mula ada konstruktif play sebab dia dah boleh mula relate apa yang dia belajar dan dia gunakan sistem kognitif dia dengan baik. Okey, dan anak masa umur ni memanglah sahak gross play dia memang tengah aktif dan anak akan mula ada social play. Alright, for social play yang lebih asosiatif, dia dah boleh mula main dengan orang sebelah. Okay, so symbolic play anak-anak ni kita tengok kat sini. Yang pertama, anak dah boleh mengaitkan dan melakukan kombinasi pelbagai kaedah bagi menjadikan permainan olok-olok lebih realistik. Contoh dia macam, okay, kita nak naik aeroplane, jom naik, boom boom boom. Dia dah boleh pergi ambil sayap kotak ke, dia jadikan sayap dia, boom, dia jadi aeroplane contohnya. Okay, so dia dah lebih realistik dia punya olok-olok tu, dah memang nampak. Kita tengok daripada jauh, dia tengah main kapal terbang, dah obvious. Alright, menggunakan pelbagai objek untuk pelbagai idea bermain olok-olok. Masa ni kalau ada anak perempuan, berjaga-jaga dengan lipstick anda sebab nanti hilang. Sebab dia akan cuba guna barang realistik, barang yang dia boleh jumpa kat sekeliling dan dia akan, I am a princess. Macam tu kan, sebab saya pun ada princess seorang kat rumah. So itulah yang anak-anak ni akan main. Kalau anak-anak lelaki, dia akan mula, kalau dia jumpa hammer ayah dia, kalau ayah dia jenis yang suka bertukang, jumpa hammer, jom, kita tengah buat rumah, mama tengok tengah buat rumah, dia ketuk dinding rumah kita. Okay, but then again, itulah cara anak-anak belajar. Kita lah yang kena belajar macam mana cara nak beri kesempadan pada anak kita, apa yang dia boleh main dengan apa yang tak boleh main. Umur 2 hingga 3 tahun memang umur eksperimental. Mereka akan sedikit melawan dan mereka akan sedikit boleh ikut instruction, so kita kena balancekan dekat situ. Okay, menggunakan permainan sebagai presentasi haiwan atau manusia. Contohnya dia ambil, wow, mama dia yang ni baby dia. Baby dia dengan mama dia. So dia dah boleh bincang macam tu, dia dah boleh main olok-olok macam tu. Datang kucing dia, ni kucing dia miau, miau, miau. So dia dah boleh main macam tu lah. Okay, menggunakan permainan sebagai presentasi. Bermain drama dengan anak patung atau kawan imajinasi. Hey, jangan tolak saya, tolong. Masa ni kita nampak lah anak kita duduk seorang-seorang. Tolong. Kadang-kadang dia cakap bahasa Inggeris.
dia dengarkan dialog, dia tengok cerita kartun kegemaran dia. So dia cakap, ni umur 2 hingga 3 tahun. Alright, anak macam tu. Okay, parents, kita memang kena gembira dan riang-riang sikit dengan anak kita supaya anak kita boleh main dengan kita lah. Okay, so itu anak-anak, dia akan mula bermain drama dengan anak patung atau dengan kawan imaginasi. Tak ada orang pun tapi dia macam ada. Tapi dengan risau, itu adalah development biasa anak 2 hingga 3 tahun. Konstruktif adalah membina dan menghasilkan sesuatu. Suka melukis, anak akan mula suka cari pensel dan dia lukis. Lepas tu dia cakap lah, dia lukis ikan lah, dia lukis itulah. Cakap, ya, cantik awak lukis. Jangan kata, mama tak nampak pun ikan. Mama, come on, kita kena supportive dengan anak. Okay, once you kata you tak nampak ikan, you lukiskan, lepas tu dia akan minta you lukis je sebab you pernah kritik dia. Gitu kan. Okay, so cakap, wow, mama nampak lah ikan tu. Use your imagination. Okay, meniru cara orang dewasa menggunakan permainan. Contohnya, kita ambil ni, kita kata, wow, pop, mama ada 3, 4, 5. Nanti you nampak dia duduk sorang-sorang kan, nanti dia akan buat 3, 4, dia akan tiru. Okay, that is constructive play sebab dia nak tiru cara orang dewasa semasa menggunakan permainan. Kalau dia jumpa sudik, dia akan masak. Kalau dia jumpa spana, dia akan buka tayar kereta ayah dia. Tapi tak kuat lah kan. Okay, so dia akan cuba tiru orang dewasa semasa dia menggunakan permainan. Alright, gross play, suka lompat dan permainan lasak. Ini adalah usia anak yang lasak. Memang usia dia melasak, so bertabahlah ibu ayah. Itu adalah perkembangan normal. Okay, buat sepah semasa bermain, ya benar. Umur 2 hingga 3 tahun adalah usia anak sepah. Sebab dia very explorative, dia very konstruktif. Dia sedang membina kemahiran dia dan memang usia ni dia sepah. Sabar dulu ibu ayah, dia besar nanti kita boleh kemas. Okay? Mula bermain secara asosiatif. Dia akan mula ajak adik dia atau kawan dia atau mak dia kalau dia tak ada adik-beradik. Okay, so which is very normal untuk perkembangan usia ini. Motor halus, anak dah boleh gunting secara snip. Snip tu macam mana? Snip tu macam mana? Macam ni. Saya tak ada sampel gunting kat sini tapi saya ada benda ni. Alright. Saya tunjukkan sampel menggunting. Snip tu, bayangkan ni gunting lah. Okay. Snip tu macam mana? Snip tu anak dah boleh gunting sekali. Kalau ni gunting, dia boleh gunting kap. Dia tak boleh gunting hap. Dia belum boleh. Gunting snip. Tap. Masa ni kalau ada Play-Doh kat rumah kan, Play-Doh ada set yang ada gunting plastik tu, bagi anak gunting. Okay? So anak dah boleh gunting secara snip. Okay, usia ini juga anak dah boleh mula menulis atau melukis bentuk secara tekap. Tekap ni janganlah expect anak dah boleh lukis cantik-cantik sangat-sangat secara tekap tu. Anak umur 2 hingga 3 tahun, secara naturalnya dia boleh lukis garisan, dia dah boleh tulis garisan tegak dan garisan melintang. Okay? Dia dah boleh tulis garisan tegak dan garisan melintang. Contohnya, tegak, melintang ni. Tulisan anak umur 2 hingga 3 tahun dia boleh lukis ni dan dia lukis ni yang tu. Ni bukan bulat bulat adalah ini. Pup. Ni bulat, ada garisan start, ada garisan hujung. 2 hingga 3 tahun dia kalau dia buat pun dia akan bentuk tracing macam tu. Tracing yang kita maksudkan kat sini bukan tracing yang cantik dan jelas itu, tapi anak dah aware dengan lukisan. Contohnya, katalah ada lukisan ni. Katalah ada lukisan matahari. Tracing yang dimaksudkan pada usia ini adalah anak dah boleh pergi dekat lukisan matahari ni, dia buat keliling ni. Wow, lukis matahari macam tu. That is tracing umur 2 hingga 3 tahun. Jangan expect anak boleh lukis dengan cantik lah. Okay, tapi kemahiran ni kemahiran pramenulis, anak dah boleh trace dekat atas ni. Dia buatlah macam tu. Rupa dia mungkin tak cantik lagi, but dia dah kenal yang tulis dekat atas ataupun lukis atas lukisan yang sedia ada. Right? Ini adalah kemahiran mata yang penting. Okay, mewarna bentuk besar. Kenapa warna bentuk besar? Sebab dia dah boleh buat ni. Movement umur ni masih lagi macam ni, atau dia pegang pensel macam ni. So memang dia akan warna bentuk besar. Kalau kita nak bagi anak warna umur ni, kadang-kadang katalah kita ada shape matahari ni tadi, anak mungkin akan warna macam gini. That is okay. Maksudnya anak kita dah aware dengan line.
Okay, so ada anak dia lebih teliti, so dia dah boleh warna kat dalam ni macam ni. Okay, so tapi still whatever, sama ada keluar macam ni ke, keluar macam ni sikit-sikit ke, masih lagi dalam perkembangan yang baik, sebab maksudnya anak kita dah boleh identify bentuk yang dia nak kena warna tu. Okay, melukis bulatan dengan betul. Ni lukis bulatan dengan betul tadi saya cakap. Okey, ada anak yang dah dapat, ada anak yang belum. Ada anak yang masih macam ni, ada anak yang dah dapat lukis bulatan dengan betul. Okey, depends pada anak kita. Sebab usia 1 tahun, 2 tahun boleh tulis ni, 2 tahun setengah yang ini, 3 tahun yang ini. So hujung dah tu 3 tahun tu. Alright. Okey, bina menara yang lebih tinggi dan stabil serta menyusun objek dalam garisan yang kemas. Maksudnya anak dah boleh susun, anak boleh buat objek yang lebih jelas. Pegang krayon dengan dexterity ataupun posisi jari yang baik. Tadi saya cakap krayon kalau anda tengok dalam video 18 hingga 24 bulan pun ada krayon juga, tapi anak boleh pegang krayon macam gini, digerak-gerak. Tapi masa umur 2 hingga 3 tahun anak dah boleh pegang krayon dengan lebih baik. Dengan syarat kita selalu bagi anak kita krayon. Okey, so anak boleh pegang krayon dengan baik dan dia boleh tulis ataupun kawal krayon dia dengan lebih baik compare dengan anak yang umur 1.5 tahun ke 2 tahun. Okey, motor kasar. Umur ni anak dah boleh kayuh dengan syarat otot anak kita memang kuat. Kayuh basikal roda 3, anak kita dah boleh buat. Tangkap bola besar paras dada, anak kita dah boleh buat. Lompat ke bawah dari tangga paling akhir. Lompat ke bawah dari tangga paling akhir ni, contoh dia macam ni. Tangga kan ada tangga atas, bawah, kiri kanan tu kan? Adalah kiri kanan kan? Tangga ni, ni. Tangga last sebelum sampai lantai, yang ini. Anak kita dah boleh jump ke bawah sini. Okey? Lompat setempat dengan satu kaki. Lompat setempat dengan satu kaki. Bila kita suruh dia angkat sebelah kaki dia, dia boleh tahan macam tu. So dia boleh lompat setempat, tapi dia tak boleh berdiri lama-lama satu kaki. Okey? Kognitif, anak dah boleh melakukan kombinasi aksi untuk bermain satu senario penuh. Bagi patung makan, mandikan anak patung. Jom pakai baju. Tidur. Dia dah boleh main the whole sequence. Tunjukkan minat untuk pakai kostum. Dia mestilah dia nak jadi Batman, dia nak jadi princess. Okey, masa ni. Sebab anak punya kognitif dah lebih besar, dah lebih kreatif, dan dia nak kaitkan diri dia dengan apa yang dia belajar di sekeliling dia. Social interaction, anak dah boleh bermain kooperatif dan dah boleh mula mengambil giliran. Sebab kita dah dedahkan awal lagi. Mengambil giliran daripada 18 bulan dah mula latih mengambil giliran. Nanti tengok video 18 bulan tu. Kalau belum pernah latih, tengok yang 18 bulan tu dulu. Latih cara yang saya tunjukkan sampel tu. Okey? Menunjukkan minat dengan rakan-rakan. Anak dah mula nak tengok orang lain main, dia check it out je kan. Lepas tu kalau dia pergi kita bawa anak pergi playground, dia tengok orang lain main, dia akan pergi join sekali walaupun dia tak kenal. Itulah kebahagiaan kanak-kanak, boleh main dengan orang yang tak kenal. Malu dengan orang yang tidak dikenali, terutamanya orang dewasa. Bagus sangat. Anak kena ada skill ni. Sebab ini adalah skill yang akan memastikan keselamatan anak kita. Terlibat dengan perbualan mudah, kita dah boleh tanya, tadi makan apa? Sedap ke makan gula-gula? Sedap. Boleh ke kita makan gula-gula banyak-banyak? Tak boleh. Kalau makan gula banyak-banyak nanti sakit gigi, betul? Betul. Anak kita dah boleh terlibat dalam perbualan mudah. Kalau tak boleh, bawa jumpa terapis. Jangan tangguh. Kemahiran pertuturan, kemahiran bahasa adalah kemahiran yang sangat penting. Jangan tangguh kalau anak kita ada delay. Okey? Urus diri, ini adalah checklist yang anda kena buat. Boleh menguruskan diri di tandas dengan bantuan, boleh suruh dia pergi ambil air, boleh suruh dia duduk dekat atas toilet seat. Anak kita boleh kalau kita cucur air dekat dia punya kemaluan, dia boleh cuci dengan tangan dia. Okey, mula latihan ke tandas dan kekal kering di waktu siang. Ni depends ke anak lah. Ada anak boleh dapat awal, ada anak dapat lambat, bergantung ke anak kita. Okey, boleh buka butang baju yang bersaiz sedikit besar, buka ya, belum pakai. Bezakan antara buang air kecil dan buang air besar. Yang ni kadang-kadang anak dapat lambat sikit kan. Ada anak yang dapat umur 3 tahun setengah ke 4 tahun baru dia dapat bezakan. Tapi syaratnya latih awal. Boleh basuh tangan dengan kita bantu untuk pastikan kebersihan. Boleh lap tangan dan muka, sediakan terus Saya selalu cadangkan parents, sediakan terus toilet sinki basuh tangan tu. Sediakan bangku supaya anak kita boleh panjat, anak kita boleh buka, anak kita boleh basuh tangan sendiri, anak kita boleh turun, dan sediakan satu kain yang tergantung yang anak kita boleh sampai ambil. Anak kita kena lap. Okey, rutinkan itu sebab itu adalah sequence. Kemahiran buat turutan ikut rutin. Basuh, tutup paip, lap.
Okay, tu rutin, sequence penting. Nanti kalau anda tengok video 30 minit latih anak sehari tu, sequence adalah kemahiran yang penting untuk latih anak pramubaca, pramunulis. Walaupun anda baru 18 bulan, tengok video tu juga ya, sebab ada aktiviti yang sesuai untuk 18 bulan juga. Alright, boleh bantu aktiviti memasak yang selamat, ulidoh, dia buat donat. So itu kita boleh minta anak kita bantulah. Okey, umur 2 hingga 3 tahun ini, 18 hingga 24 hingga 36 bulan ini. Okey, so saya harap anda jelas. Tonton video-video yang lain. So terus check anak kita punya progress macam mana berpandukan kepada checklist ni. Anda nak print checklist ni pun boleh. Kalau ada sebarang soalan tambahan yang anda mahu tanya, anda boleh tanya di Facebook kami, di Instagram kami, DM, PM, ataupun anda boleh tanya di telefon menggunakan WhatsApp, nombor telefon Gym Academy. Alright? Terima kasih. Saya jumpa anda dalam video yang lain. Bye.